Okay, yang kedua. Okay. You akan dengar kalau dia cakap recording in progress tu maksudnya sedang record. So faktor-faktor pengeluaran ingat ada 5. 1, bahan mentah. Okay. Kedua, modal. Ketiga, modal insan. Cikgu perlu ke 1, 2, 3? Tak perlu sebab dia bukan proses. Boleh nampak tak? Anything yang relevant. Okay. Teknologi. Kemudian and the last one, keusahawanan. Okay, keusahawanan. So, faktor-faktor pengeluaran terbahagi kepada 5. Bahan mentah, modal, modal insan, teknologi, keusahawanan. Okay, Comel? And then masuk terus kepada proses perniagaan. Ini jangan main-main. Ini proses. Mesti ada nombor. Tak boleh salah. Berapa? 5 biji. 5 proses. Apabila kita sebut proses, dia kena ikut. Sama ada you tak nak tulis 1, 2, 3, 4, 5, you kena tulis langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah berikutnya. Dan dia tak boleh salah. Jangan pula tiba-tiba je output dulu. Mana boleh? Kalau tak ada input, macam mana jadi output? Boleh faham tak? Okay. Kalau tak ada kayu balak, macam mana tiba-tiba jadi perabot kayu balak, kayu jati? Kayu jati tak ada, tapi wujud perabot kayu jati. Macam mana datang? Okay. Proses perniagaan merupakan aktiviti tambah nilai. Ini tambah nilai, proses kedua. Yang dijalankan dalam proses transformasi, itu ubah suai. Yang asal ialah log, satu batang kayu besar. Alright. Kemudian dia dipanggil sebagai input. Jadi input kita iaitu balak, kayu balak. Kemudian jadi output. Output kita ialah perabot. Kenapa kita pergi ubah? Biarlah kayu balak tu. Kalau kayu balak siapa nak beli? Boleh faham tak? Nak buat apa? Sekarang kita dapat jual pada harga yang beribu-ribu ringgit. Kita pun dapat memaksimumkan keuntungan. Start. Proses perniagaan adalah aktiviti tambah nilai yang dijalankan dalam proses transformasi bermula daripada input sehingga akhirnya menjadi output yang bertujuan mendapatkan keuntungan maksimum. Okey, boleh definisi 2 markah. You duduk diam-diam dekat rumah you ingat definisi. Okey, kemudian 1, langkah 1. Apa? Jelaskan yang proses yang tadi yang aktiviti tambah nilai itu bermaksudnya like dia kaitkan dengan untung ke? Bukan. Tambah nilai itu ialah transformasi. Iaitu kan tadi cikgu kata asalnya ialah kayu balak. Kemudian kita ubah dia jadi meja. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Jadi perabot. Itu jadi proses tambah nilai. Cikgu, okey. Cikgu, kalau kayu balak jadi itu saya nampaklah transformasi. Transformasi itu transformers. Kan you ada tengok dulu ada tu cerita Transformers tu, anak dia tu nama Bumblebee. Mula-mula dia kuning tu kan. Kadang-kadang diubah jadi truk, tiba-tiba diubah pula jadi kereta, boleh nampak. Dia ada ke friend tu, boleh faham? Okey. Proses tambah nilai untuk roti saya. Mula-mula saya ada input. Apa input saya? Input saya ialah tepung, kemudian yeast, kemudian air, kemudian saya uli. Kemudian saya proses dia. Boleh nampak? Saya nak transformasi dia. Kemudian saya tambah nilai dia. Okey, saya letak lagi coklat. Saya suka coklat. Saya letak banyak-banyak. Kemudian saya suka lagi kacang. Okey, letak kacang-kacang lagi. Boleh faham? Kemudian saya bakar dia. Lepas saya bakar dia, muncullah, tadi saya nak buat apa? Roti tukar-tukar. Saya nak buat kek. Muncullah output. Output saya ialah kek. Kenapa kita panggil dia proses tambah nilai? Cuba you bayangkan, hari ini ialah birthday you. Kemudian, mak letak di atas meja, bila waktu you bangun, you ingat mak beli kek lah untuk birthday. Rupa-rupanya mak beli tepung kek, kemudian mak beli sana essence vanilla, kemudian mak letak sana coklat, kemudian mak letak sana cara-cara membuat kek. Suruh kamu buat sendiri. Ianya kurang bernilai berbanding dengan you terus dapat satu output. Boleh faham tak? So waktu kita nak jadikan dia kek, kita kena buat proses tambah nilai. Okay, step pertama input first, okay, iaitu bahan mentah kita.
Apa lagi kita nak pakai? Semua input. Tadi cikgu kata faktor-faktor pengeluaran. Faktor-faktor pengeluaran. Nama lain sumber-sumber pengeluaran. Nama lain input-input. Terdiri daripada modal, terdiri daripada modal insan, terdiri daripada bahan mentah, terdiri daripada teknologi, terdiri daripada keusahawanan. Yes. Lalu kita pakai semua tu. Kita pakai bahan mentah, kita pakai modal, kita pakai modal insan, kita pakai teknologi. Kenalah ada usahawan ni. Usahawan ni ialah orang yang buat bisnes tu. Macam gula, sugar. Siapa yang buat sugar fry tu? Fry tu yang warna hijau tu. Robert nama dia. Robert. R-O-B-E-R-T. Q-U-E-K. Ni dia jadi orang yang terkaya di seluruh Malaysia. Tu pemilik Shangri-La tu. Shangri-La Hotel, gula. Mari tengok. Bukan kuek lah, kuok. K-W-O-K. Sebab cikgu ada tengok dia ada abang yang pakai kuok. Kemudian ada yang pakai kuek. Sebab dia ni ialah zaman penjajahan Jepun di tanah Melayu. So orang dulu-dulu dia macam register nama dia tu macam beza-beza. Mungkin orang yang tu tak buat betul nama beliau. Lalu saya pernah tengok dalam senarai 10 richest in Malaysia. So dia ada yang cakap Robert Kwok, ada yang kata Q-U-E-K. Tapi kalau you tengok, dia ceritalah apabila orang panggil dia apa Tan Sri yang sangat dia rasa dia akan cerita tentang mak dia. Dia rasa sangat berterima kasih. Bapa dia meninggal dunia ya, dibunuh oleh Jepun ya sewaktu menjajah tanah Melayu, it was 1945. Lalu dia nama Cina dia pakai kok. Lalu dia cakap mak dia sangat terror, dia kata dia memang ada bisnes lah, dia ni orang Johor lah, boleh nampak tak? Lalu apa berlaku, mak dia terus pergi buang itu nama company, dia tulis sana, mungkinlah dia pakai nama ni, Kwok and Son. Kwok and Son. Lalu dia kata dari situlah dia mula maju. Dan beliau ni dia pemilik dulu-dulu sugar ni cuma ada satu, monopoli. Hari ini macam-macam jenis sugar lah boleh keluar dalam Malaysia. So, itu. Apa yang beliau pakai, beliau itu ialah keusahawanan yang berjaya. Ada lagi, ada satu lelaki nama Ananda Krishnan. Pernah dengar? Pemilik apa ni? Second richest in Malaysia. Takkan tak tahu Ananda Krishnan. Pernah tak dengar nama orang kaya ni? Kalau tak pernah dengar, kau ingat je nama Mahani. Mesti tak ada dalam senarai tu. Astro kan situ? Astro kan? Astro, yes. Betul, Astro. Nombor 4 ekor tu. 4 ekor tu. 4D tu. Bukan 4D 4 ekor tu. Macam mana cakap 4 ekor tu? Magnum. Tapi bukan Magnum ice cream. Magnum nombor 4 ekor. Kemudian Astro. Kemudian Maxis. Ingat lah. Jadi ini adalah merupakan, you jangan beritahu bahawa, you jangan nak resist sangat. Saya Cina, saya India, saya tak boleh kaya dalam Malaysia. You tengok first yang kaya dalam Malaysia, bangsa apa. You tengok second kaya dalam Malaysia, bangsa apa. So kalau kita tak boleh kaya, kita jangan salahkan negara tu ataupun apa-apa. Boleh faham? Usaha sendiri. Jangan macam tu. Itu tak betul. You cakap, nanti saya nak masuk Universiti Melaya, nanti tak ada Cina, India dalam tu. You masuk dulu, you tengok. You masuk dulu, you tengok. Ada ke tak ada? Ramai ke sikit? You tengok. Seterusnya. Contoh bahan mentah, modal insan, teknologi dan sebagainya. Termasuk satu lagi keusahawanan. Proses tambah nilai. Iaitu kita tukar input kita tadi. Apa input kita tadi? Tepung. Kita nak jadikan dia output. Kita kena tambahlah nilai dia, iaitu tambah dengan mentega ke, tambah dengan butter ke. Nanti dia akan berubahlah daripada flour, gandum tu, dia berubah bentuk dia menjadi dough. Rupa dia berubah, warna biasa tadi putih, sekarang dah jadi warna kuning dan sebagainya. Contohnya penghasilan kain daripada kapas yang diproses menjadi barang akhir iaitu kain yang dapat berbagai corak.
ataupun proses penghasilan kek. Okey, daripada tepung kemudian nanti diproses sehingga akhirnya menjadi kek. Sama tak bentuk tepung dengan bentuk kek? Saya cakap seorang dah ke? Tak sama, tak sama. Tak sama, tak sama. Okey. Seterusnya, mari tengok. Okey, akhirnya, mula-mula tadi kita dah beli input-input, tepung, semua yeast. Kemudian kita dah tambah nilai, kita bakar yang mana patut uli-uli, yang mana patut pukul-pukul. Boleh nampak tak? Apa nak pukul cikgu? Telur tu pukul dulu. Boleh faham tak? Okey. Kemudian nanti muncullah output. Output kita ialah apa? Produk siap. Kek dapat je masuk dalam mulut. Melted in mouth. Boleh nampak tak? Makan. Separa siap. Cuba bagi contoh sikit barang separa siap. Cepat. Cepatlah. Barang separa siap. Kertas. Apa? Kertas. Kertas Comel. Tak boleh lah kertas Comel. Separa ialah separuh. Gula. Apa Comel? Gula, garam. Gula, garam. Gula, garam. Okey, gula, garam separa siap. Mumbuk ni. Tadi tanya orang. Boleh je, boleh faham tak? Cuma gula garam tu dia boleh jadi barang siap sebab dah ready. Okay, dah ready. Yang paling mudah barang separa siap ialah tapak kasut. Macam you beli tapak kasut. Boleh tak you terus pakai? Macam mana nak pakai? You kena cantum dulu dengan kasut. Baru dia jadi, ni baru setengah siap. Baru setengah kasut siap. Tapak je, boleh nampak? Nanti you cantum dengan kasut. Kenapa you beli tapak kasut tu? Sebab you ialah pembuat kasut. Boleh nampak? Tapak tu you tak buat, you just tampal je dengan dia. Tapak kasut. Ada lagi barang separa siap. Okay, cuba you tengok. Kita balik ke atas ni ya. Penghasilan kain daripada kapas yang diproses menjadi barang akhir. So dia kata kain ialah barang akhir. Okey, ini ada perbahasan yang panjang dalam ekonomi. Ekonomi dia ada satu masalah iaitu masalah pengiraan pendapatan negara. Masalah di bawah tajuk pengiraan pendapatan negara dikira dua kali. Kenapa? Sebab kain, kain. Kalau you bagi kepada perempuan-perempuan yang berbangsa India, yang tua-tua sikit, yang muda-muda macam kamu tak pandai, mereka terus jadikan dia barang siap. Sebab apa? Dia guna buat sari. You tengok, kain dia katakanlah berapa meter? 4 meter. 4 meter dia pusing, dia tarik je, dia dah terus pakai dah. Dia dah boleh keluar dah, pergi shopping complex ke pergi mana, iaitu sari. Tetapi kalau kain tersebut bagi kepada makcik Melayu. Kau pernah tengok makcik Melayu pusing, tunjuk pusat satu, kemudian keluar pergi masjid. Makcik tu kenapa makcik tu? Boleh faham tak? Melayu tak boleh. Ni dia akan jadi barang siap bagi orang India. Bagi orang Melayu, dia menjadi barang separa siap. Kerana apa? Kerana kain tu nanti kita kena potong, kemudian kita kena jahit. Nanti dia jadi baju kurung. Nanti baju kurung adalah merupakan barang siap. So kain ialah barang separa siap. Boleh faham? So definisi itself tu sudah menjadikan kita mengira. Mula-mula kita kira harga kain. So kita kata itu ialah pendapatan negara. Berapa? 10 bilion. Kemudian nanti kita kira lagi, iaitu pendapatan daripada penjualan baju kurung. Berapa lagi? 5 bilion. Lalu kita pun sebut dia sebagai 15 bilion pendapatan negara. But actually it's only 10 million. Kerana definisi barang akhir sudah berbeza. Faham tak maksud barang siap dengan barang? Barang akhir ialah barang siap. Nama lain barang akhir ialah barang siap. Faham tak? Yang cikgu nak maksudkan barang siap dengan barang separa siap. Faham? Faham, okey. Mari tengok lagi Comel. Dia dihasilkan dalam proses pengeluaran. Jadi kita tak tahulah. You kilang buat apa? Saya kilang buat kasut. Barang siap. You kilang buat apa? Saya buat tapak kasut. Barang separa siap. Itu output kamu. Boleh faham tak? Itu output kamu.
Okey, daripada proses pengeluaran. Contohnya ada yang buat kain, ada yang buat baju kurung. So kilang you kilang apa? Jadi mula-mula kita pakai input. Kemudian daripada input kita buat transformasi. Oh ini kalau tak guna, saya lebih suka guna word proses tambah nilai. Okay? Nama lainnya ialah transformasi. Proses kedua ni transformasi. Guna tambah nilai. Kemudian step 1 input, kemudian proses tambah nilai, kemudian yang ketiga output. Okay. Kemudian bila kita dah dapat output, step keempat, pemasaran. Kenapa pemasaran pula teacher? Tengok tajuk. Sekarang kau nak buat bisnes kan? Kau nak buat bisnes, kau cari input dulu. Lepas tu buat apa? Tambah nilai terhadap input tu, transformasi. Lepas tu buat apa? Nanti mewujudkan output. Lepas dah ada kek, tapi you simpan je dalam rumah 50 biji. Ada tak you buat business cake? Tak. Tolonglah pergi buat pemasaran. Jual, marketing. Boleh nampak tak? Mari. Merujuk kepada penghasilan produk siap atau sepada siap tadi yang you dapat. You kena bagi kepada pengguna sasaran. Kalau beras, you nak jual pada siapa? Pada makcik-makcik, anti-anti, asuh-asuh, bolehlah. Budak kindergarten, budak tadika keluar dari sekolah, you cakap, "Dek, nak tak akak nak cakap tentang beras ni? Beras ni baik." Budak tu pun tak tahu. Kita tahu nasi je kak. Okey. Contohnya, sebuah kilang kain menawarkan kain dengan harga yang telah ditetapkan, mempromosikan kain dan sebagainya. Okay. Apa itu pemasaran? You cakap, bila sebut sahaja pemasaran, termasuklah you jual itu produk, you buat itu iklan, boleh nampak, you beritahu, you komunikasikan, boleh faham? RM3, kek saya kek yang bagus, dalamnya ada kalsium, okay? Ada siap dengan vitamin C, itu. Okay? You buat pemasaran. Lepas you dah buat pemasaran, mari you tengok. Last kali. Untung atau rugi? Step terakhir dalam bisnes kita. Untung ialah lebihan hasil setelah ditolak dengan lebihan kos. Jadi, how to count the untung? Untung ialah jumlah hasil. Okay, minus jumlah kos. Jumlah kos. Dan you mesti dapat positif. Untung, boleh nampak tak? Jadi simbol dia macam ni. Pi equals TR, total revenue minus TC. So dapat untung lah. Okay, rugi berlaku apabila kos melebihi jumlah hasil. Jadi ini pun sama. Kalau rugi membawa maksud total revenue minus total cost, you dapat negatif. Rugi, boleh nampak. Berapa jumlah budak yang bayar yuran? RM900. Kita bayar gaji guru, kita bayar gaji staff, kita bayar gaji bayar elektrik, bayar apa? Kita berapa kos dia? Kos dia ialah RM1,000. Berapa kita rugi? Rugi ialah RM100. Okay, apabila total cost lebih besar daripada total revenue, syarikat akan mengalami kerugian. Okay, contohnya, kilang kain dapat membesarkan operasi perniagaannya dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh. Yang ni dah tahulah, bila you untung sahaja, kita akan ada lebihan modal. Kita boleh besarkan lagi saiz perniagaan kita. Kita boleh beli mesin yang lebih canggih, sophisticated. Okay, last. Okay, step terakhir. Step 1, input. Proses perniagaan step 2, tambah nilai. Step 3, output. Step 4, kita buat pemasaran. Step terakhir kita tengok. Kalau untung, kita kekalkan. Atau kalau rugi, kita kena ubah bisnes kita. Boleh nampak tak? Dekat mana yang kita patut cut cost. Okay, so you kena ingat ini 5 step bagi proses perniagaan. Boleh tak Comel proses perniagaan ni? Boleh. Boleh. Okay, start. Sambung lagi ya. Kita sambung sikit lagi. Sekarang cabaran bagi perniagaan. Cabaran ni cakap positif. Cakap negatif masalah. Cuba dalam hidup ni jangan masukkan benda-benda yang negatif dalam otak. Bila you cakap STPM ni kan masalah betul bagi saya, dia akan kekal sebagai masalah bagi kita.
Tapi kalau you cakap STPM ialah cabaran buat saya. Wait for me STPM. Boleh faham tak? Tunggu. Nanti saya datang. Saya akan bawa you balik dengan 4 flat. So kalau you rasa saya tercabar, boleh nampak? Tunggu. Boleh faham? So itu ialah cabaran. So dalam bisnes boleh nampak, mana jenis hidup yang tak ada cabaran? Tak ada. Semua orang hidup akan mengalami masalah. Hidup dan masalah bersanding lurus, selari. Bila you hidup, sekejap lagi you mesti lapar. Bila you hidup, sekejap lagi you akan mengantuk. Boleh faham? Mana ada orang yang tak perlu makan seumur hidup? Mana ada? So bersyukurlah. Selagi kita ada masalah, membawa maksud kita masih hidup. Boleh faham tak? Kalau dah mati, tak payah cakap. Okey, cabaran perniagaan. Perkembangan perniagaan masa kini, today, hari ini punya. Okey, apa cabaran perniagaan kita pada masa ini? Satu, kecekapan dalam pengurusan. Pengurusan ni ialah management. Management ni you boleh belajar dia, boleh nampak nanti dekat semester 2. Semester 2 kita pengajian perniagaan kita panggil sebagai paper pengurusan. Kerana apa? Kerana 2/3 daripada chapter dia adalah management, pengurusan. Nanti bila you sambung universiti, you boleh buat BA, Bachelor of Management, MGMT, Management. You boleh sambung Master in MGMT, Management. Macam tu. Dia boleh sambung straight je. Kecekapan pengurusan. You kena kreatif lah. Boleh nampak? You kena kreatif. Kalau you tak kreatif, boleh nampak tak? Bisnes ni akan hancur. Contohnya iaitu Nokia. You ada jumpa lagi tak handphone Nokia? Bila dia tanya, kenapa Nokia tu hilang dalam pasaran? Sedangkan dulu dia ialah satu jenis handphone. iPhone tak ada lagi waktu tu, tak terkenal pun, tak ada lagi. Nokia dulu. Lalu Nokia jawab, kesalahan kami kerana kami tidak berbuat apa-apa. Jadi dengan kata lain, tak buat apa-apa tu adalah satu kesalahan dalam bisnes. You kena kreatif, you kena fikir. You tengok iPhone. Lepas dia keluar iPhone 6, dia keluar iPhone 6 Plus. Kemudian dia keluar iPhone 7, dia keluar iPhone 8, dia keluar iPhone 9. Boleh nampak tak? Dia keluar. Dia sentiasa keluar. Boleh faham tak? So, you kena melakukan inovasi. You kena buat ubah suai. Orang suka sesuatu yang berbeza, sesuatu yang kelihatan baharu. Boleh faham tak? So, you kena kreatif. Jadi, kalau kita kreatif, kita menggunakan minda kita dengan baik, boleh faham, bisnes kita akan maju. Saya bagi contoh, you tahu tak Ajinomoto? Tahu tak Ajinomoto? Tahu cikgu. You tahu tak dia ada jual yang packing lah, dia ada jual yang dalam botolnya. Kemudian apa berlaku? Saya pernah tengok dia buat satu kajian ya, dia meeting, kemudian dia panggil dia punya manager semua. Ajinomoto mengalami penurunan jualan. Ataupun dengan kata lain, jualan dia adalah stagnan. Kalaupun dia tidak menurun, dia tetap macam tu sahaja. Okay? Dia sejenis MSG lah. You selalu panggil dia MSG. Boleh menggantikan dengan garam. Boleh nampak contohnya. Lalu apa berlaku ialah, dia tetap macam tu sahaja. Tak boleh nak dapat untung lebih sikit. Lalu apa berlaku? Salah seorang daripada pekerja dia, iaitu pekerja yang bukan atas-atas, yang bawahan beritahu bahawa, okey, ini muka atas dia, sekarang saya besarkan muka atas dia. Dia cakap, apa kata, kalau ni muka ni. Okey, sekarang dia kata, katakan lubang kita dulu kecil-kecil macam ni. Dia nampak tak? Lubang dia kecil-kecil macam ni. Lubang dia kecil-kecil macam ni. Sekarang kita besarkan lubang ni. Kita besarkan lubang ni. Sebab biasa mak beli Ajinomoto, mungkin mak beli yang dalam botol tu, atau mak dah packing, mak masuk dalam botol tu, refill dia. Alright. Mak selalu letak sikit, iaitu mak hanya masuk 2 kali. Zap. Jadi zap dia masuk, mungkin kalau dengan ini ialah 0.3 miligram. Jadi sekarang mak tak perasan botol yang mak beli, boleh nampak tak? Zap 2 kali. Tapi sebenarnya kemasukannya ialah 1 miligram sudah. Boleh nampak? Masuk dalam itu sup mak.
Jadi dengan kata lain, mak pun terfikir, apa selalu Ajinomoto kalau satu botol ni kan boleh tahan 4 bulan. Ni baru sebulan dah habis. Boleh faham tak? Lalu mereka dapati bahawa selepas dia ikut nasihat tersebut, mereka cuba try and error. Boleh nampak? Mereka dapati bahawa keuntungan Ajinomoto naik beberapa kali ganda. Difaham atau tak faham? So ini adalah merupakan kreativiti, inovasi dalam sesuatu bisnes yang kita buat. Macam mana kita nak pasarkan produk? Hari ini kalau you tengok, bukan berkenaan dengan produk yang kita jual. Apa produk yang kamu jual? Stocking. Stocking. Ejaan stocking dalam bahasa Melayu ada G macam yang stocking. You jual stocking, saya pun jual stocking. Fine. Tapi you tahu tak, stocking you jual berapa? Harga RM4.50 satu pairs. Saya punya stocking, boleh nampak tak? Saya jual pada harga RM450 satu pairs. Ada orang beli ke cikgu? Berlambat orang beli. Pergi dekat farmasi tengok. Stocking ini ada infrared. Kalau you mahu blood circulation you sangat lancar, okay? You belilah ini. You tak payah pergi berlari. You pakai selama 1 jam. Menyamai you sudah berlari selama 10-15 kilometer. Orang yang pemalas tetapi mahu sihat berlumba-lumba membeli produk saya. So, dalam bisnes bukan berkenaan dengan apa produk yang kita keluarkan, tapi bagaimana cara kita menguruskan pemasaran sesuatu produk. Boleh tak Jamil? Boleh cikgu. Boleh, okey. Sikit lagi ya. Boleh. Okay. Sekarang apa berlaku? Mari kita tengok. Jadi perniagaan pada masa kini. Kecekapan pengurus, you kena cekap, you kena kreatif, you kena inovatif, boleh nampak. You jangan stagnan sana. Ia bergantung kepada kecekapan pengurusan. Okay? Kemudian kreativiti mereka, inovasi mereka sebagai seorang usahawan. Kamu kena buat R&D, research and development. Tengok what they want and what they need. Boleh faham tak? Kalau you dapat keluarkan apa produk yang orang perlukan. Okay? Macam dulu orang semua pakai lampin biasa, nanti mak cuci. Hari ini semua orang pakai diapers, okay? Lampin pakai buang. So akhirnya benda tu jadi satu kemestian. Okay, R&D dan menghasilkan produk yang amat penting supaya boleh bersaing di pasaran. Kita kena bersaing, okay? Di samping kemajuan teknologi. Lagi, hari ini, ni semua cabaran. Zaman nenek-nenek kita dulu tak ada, okay? Nak jual apa? Jual saja. Okay, seterusnya penggunaan teknologi moden. You cakap you buka pusat tuition. Pusat tuition you macam mana? Macam biasalah, ada kerusi macam biasa. Pusat tuition lain, kerusi dia tu ada masaja chair. Ni sambil cikgu mengajar. Okay, urut. Kemudian kelas dia pula, kalau ada budak depan tu tinggi, budak belakang boleh adjust seat dia. Boleh naik tinggi sampai ke udara sana. Contoh, okay. Jadi itu ialah penggunaan teknologi moden. Jadi termasuklah teknologi robotik, maka kita dapat meningkatkan produktiviti. Kilang-kilang dulu, guna tenaga manusia. Yang ni wayar merah, ambil wayar merah letak, ambil wayar merah letak. Yang ni wayar biru letak. Hari ini semua pekerjaan wayar merah, wayar biru, letak apa tu, screw, nut, bolts and nut, semua dibuat oleh robot. Okey. Habis kenapa? Robot lebih murah. Tapi harga robot mahal, sekali je. Boleh nampak? Robot tak perlu makan, robot tak perlu KWSP, robot tak perlu perkesok. Boleh faham? Produktiviti, kecekapan dalam pengeluaran. Dan robot akan terus bekerja walaupun bos tak ada. Boleh faham? Yang penting bagi je bekalan elektrik. Okey, seterusnya. Perniagaan pada hari ini ada kemajuan ICT, okay? Information ni C, komputer ni T, teknologi. Okay. Kemajuan dalam teknologi maklumat. Okay, hari ini maklumat berada di hujung jari. You nak tahu apa? Semua you tahu. Boleh ikut? Okay, sekejap lagi ya. Lagi seminit 2. Okay, dan komunikasi membantu dalam meningkatkan perniagaan baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih kepada internet, boleh nampak tak? Dengannya kita boleh buat 24/7. 24 jam sehari semalam, 7 hari seminggu. 365 hari setahun kita boleh buka bisnes. Jadi for those yang suka belanja pukul 2, pukul 3 pagi, boleh tengok barang-barang saya dekat Shopee, boleh nampak. Saya ada jual kacang dekat Shopee contohnya. Bagus. Dan ingat, saya bukan hanya jual kacang dekat KL sahaja.
Seluruh Malaysia, malah seluruh dunia. So ada orang dari London, ada orang dari Australia memesan kacang-kacang saya. Contoh. Okay. Terima kasih. Kemajuan membantu, komunikasi tadi membantu dalam aktiviti perniagaan kita dari dalam maupun luar negara. Sebagai contoh, kelebihan penggunaan internet memudahkan kegiatan perdagangan dijalankan melalui perdagangan elektronik ataupun e-dagang. Okey. Saya berhenti dekat tempat cabaran perniagaan pada masa depan sebab ada pelajar yang ada kelas lagi selepas ini. Okey. Ada apa-apa tak nak tanya cikgu? Tak ada cikgu, dah faham. Faham. Okay. So itu sahaja. See you next week. Bye-bye. Thank you, teacher. Welcome. Thank you, teacher. Welcome. Terima kasih. You're welcome, Juliet.